Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Ini dia perkembangan berkaitan dengan kaki penfitnah nombor 1, nombor 2 dalam negara. Tidak lain tidak bukan Papa Gomo dan juga Cikgu Bat, BAD ya, Cikgu Bat. Jadi hari ini update yang pertama yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan Papa Gomo yang semalam ditahan dicukup oleh polis dan hari ini akan dibawa ke mahkamah untuk direman. Jadi selamat malam di lokap ya buat Papa Gomo, kaki fitnah dan sebagainya. Yang kedua kaki fitnah adalah Cikgu Bat digelar walaun sebagai pejuang. Saya perlu ingatkan anda sahabat semua, dua pertuduhan kepada individu ini adalah menghasut, menfitnah dan salah satu yang paling serius adalah mengaibkan memberikan gambaran buruk kepada yang di Pertuan Agong. Jadi apa yang kita boleh panggil selain daripada kaki fitnah, mereka juga adalah kaki penderhaka, mengaibkan yang di Pertuan Agong. Sahabat-sahabat semua, itu antara dakwaan yang dibuat ke atas Papa Gomo. Begitu juga dengan Cikgu Bat yang dikatakan mencuba membina persepsi buruk ya kepada yang di Pertuan Agong. Jadi untuk yang pertamanya saya ingin membacakan kenyataan media ini yang mana dinyatakan Papa Gomo direman pagi ini. Seperti yang saya katakan bahwa Papa Gomo akan dibawa ke mahkamah untuk lanjutan reman. Papa Gomo nama sebenarnya ini adalah Wan Muhammad Azri Wanderis. Ia akan direman pagi ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazarudin berkata, lelaki berusia 41 tahun itu berkenan akan dibawa ke mahkamah hari ini. Jadi ia akan dibawa ke mahkamah untuk direman. Itu antara kata-kata ringkas ketika dihubungi utusan online ya Ketua Polis Negara. Jadi terdahulu Nazarudin mengesahkan tangkapan Papa Gomo di kediamannya di Setapak Wangsa Maju oleh sepasukan anggota polis. Jelasnya lagi tangkapan kata suspek itu dibuat selepas disaki mengeluarkan satu kenyataan dalam bentuk video yang berunsur, ini dia, berunsur mengaibkan yang di Pertuan Agong, yaitu Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agong sekarang ini ya. Papa Gomo ditahan untuk disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, yaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Menerusi satu hantaran video berdurasi 2 menit 46 saat, dia mempersoalkan tindakan yang di Pertuan Agong berjumpa dengan pemilik kekemat. Memang derhaka sungguh ya Papa Gomo ini. Dia juga membuat tuduhan bahwa yang di Pertuan Agong yang mengarahkan Cikgu Bat atau nama sebenarnya Badrul Hisham Shahri yang pernah dituduh di mahkamah di bawah Akta Hasutan 1948. Ini satu tuduhan yang ataupun fitnah yang begitu berat ya, yang dibuat oleh Papa Gomo kepada yang di Pertuan Agong kita sahabat-sahabat semua. Jadi memang benarlah, tepatlah rakyat di luar sana menggelar Papa Gomo ini sebagai kaki penghasut, kaki penderhaka, penfitnah yang tidak sedar diri sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan tindakan tegas ya boleh diambil oleh pihak berkuasa ke atas individu ini. Begitu juga dengan seorang lagi kaki fitnah, tidak lain tidak bukan Cikgu Bat. Ya, hari ini kalau kita lihat satu kenyataan media agak mengejutkan kita. Tergamak petik Al-Quran, kaki fitnah pula dipanggil sebagai pejuang rakyat. Itu antara kenyataan media ya yang sepetik daripada Harapan Daily. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apakah intipati kenyataan media ini. Jadi orang ramai dilihat mengecam kempen solidariti bersama pejuang rakyat yang turut memetik Al-Quran selepas Cikgu Bat dan Papa Gomo ditahan. Kempen menerusi laman X, Suara Anak Muda Official itu turut menyertakan tanda pagar Justice for Cikgu Bat. Zaman edan ini banyak perosakan yang telah berlaku. Itu antara apa yang mereka katakan. Malah jalan ceritanya telah dipotretkan dalam Al-Quran sebagai sunnah, perkara yang berulang menurutnya. Caption video yang dimuat naik oleh geng-geng daripada pentaksub Perikatan Nasional ya, dan juga walaun sahabat-sahabat semua. Ini antara poster yang sedang diviralkan ya oleh geng-geng kaki fitnah ini. Itu dia sahabat semua. Justice for Cikgu Bat, Solidarity for Cikgu Bat. Hebat. Lepas tu menggunakan lagi ya ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu antara yang tertera
di dalam poster ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataannya lagi, menjengak ke ruangan komen, rata-rata warga maya mencemu seruan Selerati selepas Cikgu Bat atau nama sebenarnya Badrul Syahrin ditahan polis ekoran hantaran mengenai operasi kasino di Forest City. Ramai juga yang meninggalkan kecaman padan muka selain menegaskan tidak wajar memperalat Al-Quran, ayat Al-Quran demi mewajarkan tindakan penfitnah. Sejak ini antara kata-kata yang menarik untuk saya bacakan untuk kita. Katanya, sejak bila dia berjuang untuk rakyat, dia berjuang untuk jaga kepentingan golongan elit politik yang telah hilang kuasa melalui jalan demokrasi. Lebih baik dia berjuang bagaimana untuk tingkatkan kualiti hidup orang bawahan di kampung dan bandar dengan mendapatkan kerjasama kerajaan dan pemerintah, kata seorang ini lagi. Dan satu lagi komen, katanya, sebagai anak muda saya tak sokong fitnah macam ini. Jangan gunakan perkataan anak muda. Anak muda sokong pembangunan intelektual, minda dan menolak fitnah. Demikian antara komentar daripada netizen ya pada posting ya yang dipost oleh geng-geng walaun-walauntit, lebay-lebay, geng-geng sapu bersih, geng penfitnah. Geng-geng penfitnah ni ramai sangat sahabat semua. Sebab inilah modus operandi yang sedang mereka lakukan hari ini, yaitu menyebarkan fitnah, menimbulkan keraguan, menimbulkan ketidakharmonian rakyat ya apabila mereka menggunakan isu 3R, isu bangsa, dan yang paling teruk lagi isu raja-raja ataupun yang di Pertuan Agong. Dan inilah dia antara pendakwaan yang dibuat ya ditujukan kepada dua kaki fitnah ini, yaitu Cikgu Bat dan juga Papa Gomo, yaitu kerana mengaitkan dan juga membina persepsi buruk ya kepada yang di Pertuan Agong. Amat mengejutkan dan memalukan sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya, kita mempunyai hak untuk memanggil kedua-dua individu ini sebagai kaki penderhaka, kaki penghasut, kaki penfitnah dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Sebelum saya akhiri, saya ingin berikan gambaran sedikit ya bagaimana ekonomi keadaan negara kita hari ini. Ya, kalau pembangkang mengatakan ekonomi kita hari ini merundum, gagal dan sebagainya, hakikatnya sahabat semua, sekarang ini di ASEAN kita berada di tingkat yang ketiga. Ya, ekonomi Malaysia berkembang nomor 3 KDNK tertinggi di ASEAN. Jadi kalau pembangkang mengatakan Malaysia gagal, ekonomi merundum dan sebagainya, sahabat-sahabat semua, itu hanyalah permainan politik sempit, politik persepsi yang cuba ya dibuat oleh geng-geng penfitnah ini. Hakikatnya yang gagal itu ketika mereka menjadi kerajaan, Perikatan Nasional PAS bersama dengan Bersatu, gagal total sahabat-sahabat semua. Ya, apapun mereka tidak mampu pulihkan, ekonomi, pengangguran, ramai yang hilang pekerjaan, nilai ringgit merudum, inflasi dan sebagainya, telur tidak ada di pasaran, ayam tidak dalam pasaran, beras, minyak, malah minyak masak pula disembunyikan oleh setengah anak kepada pemimpin. Ya, lepas tu penyakawan berlaku dalam kes Jana Wibawa, ya, janji-janji palsu terang bulan yang dibuat oleh MB Lato-Lato, kononnya bekalan air siap pada tahun 2023, hari ini bulan 5 ya 2024, airnya masih belum diselesaikan. Begitu juga di Kelantan dan banyak lagi lah ya. Hari ini terpaling hebat ya anak Menteri Besar Perlis pula, dan Menteri Besar Perlis pula ditahan. Besan kepada kepada Presiden PAS. Banyak macam lah yang berlaku, fitnah, sakau menyakau, rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Bayangkan sahabat semua, kalau mereka memerintah dalam masa 5 tahun, kita tidak tahu apa yang bakal berlaku ya dalam negara kita ini. Syukur ya mereka hanya berkuasa pendek, karena kita tahu ya dalam mereka berkuasa pendek itu dinampakkan betapa bobrok, dangkal, macam-macam perkara berlaku, penyelewengan, salah guna kuasa, menyembunyikan janji-janji palsu. Terlalu banyaklah sahabat semua kegagalan yang kalau kita ceritakan mungkin 1 tahun pun tidak habis, kegagalan kerajaan PAS dan juga Bersatu ya beberapa tahun yang lalu. Jadi
Itu pandangan saya sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen atau pendapat Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.